Rita. Baik, Azam. Rakyat diingatkan memilih pemimpin yang mempunyai matlamat membawa agenda pembangunan secara menyeluruh sekaligus lantang bersuara dalam memperjuang hak-hak negeri ini yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap rakyat akan membuat pilihan yang bijak pada hari pengundian 19 November ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di pentas terbuka Kampung Kirangawan, Kota Marudu. Sementara itu, ketika menghadiri program GRSBN Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Darau Menggatal, Datuk Haji J turut berharap kesepakatan dan perpaduan rakyat yang terjalin selama ini akan terus dipelihara. Kita ada tanggungjawab besar sebagai kerajaan negeri dan kesinambungan itu kita bawa untuk membentuk kerajaan persekutuan supaya kita boleh maju ke depan. Yang penting kita bersatu hati, yang penting ialah keselesaan dan kesejahteraan rakyat itu mesti diutamakan. Termasuklah aspek keselamatan dan sebagainya. Memasuki hari ke-8 kempen bagi pilihan raya umum PRU 15, semua calon bertanding masing-masing mempergiat kempen bagi memenangi hati pengundi. Selain pendekatan kempen menerusi media sosial, aktiviti kempen secara bersemuka nampaknya kekal menjadi pilihan para calon. Di Keningau, calon BNP 182 Pensiangan Datu Ata Kurup menyantuni penduduk di Kampung Tulid Suk. Apa yang penting dalam pilihan raya yang ke-15 ini, keutamaan kita bersama adalah untuk mengembalikan kestabilan dan kemakmuran negara. Sebab kita mengutamakan kestabilan yang diperlukan untuk negara kita membangun dan melangkah ke depan. Bagi kempen di Pantai Timur pula, calon BNP 188 Lahad Datu, Datin Maizatul Akmam Alawi turun padang melawat Pusat Daerah Mengundi PDM Fajar Lahad Datu. Memajukan industri pelancongan di kawasan Lahad Datu. Sebagaimana kita tahu Lahad Datu ni dan kawasan sekitarnya termasuk Tunku dan Tukunak, kita banyak produk-produk pelancongan yang boleh kita ketengahkan, dan saya percaya sekiranya industri pelancongan di kawasan Lahad Datu, Tunku dan Kunak ini maju, limpahan ekonomi pun akan dirasai oleh semua penduduk di kawasan ini. Di Semporna, calon GRSP 189 Semporna, Nixon Abdul Habib berkata, siri jelajah ke beberapa buah PDM di Semporna berpeluang mendekati dan beramah mesra sekaligus mengetahui lebih dekat keperluan penduduk. Mereka mahukan perubahan di kawasan, khususnya di kampung Simunul, PDM Simunul ini. Manakala bagi calon N66 Bugaya, Abdul Aziz Muhammad Ibno, pertemuan secara bersemuka membolehkan perkongsian idea pembangunan negeri secara terbuka. Selain daripada kestabilan dan kemakmuran itu, saya lebih konsen kepada pembangunan pendidikan dan juga pembangunan infrastruktur yang lebih menjurus kepada peluang pekerjaan. Menjelajah ke bahagian utara pula, calon GRSP 168 Kota Marudu, Datuk Dr. Maximus Ongkili memberitahu beliau menggunakan media sepenuhnya sebagai medium menyampai maklumat tepat sepanjang kempen dilaksana. Apa yang kita telah gunakan dan edarkan kepada pihak media adalah yang seperti yang sebenar, iaitu hal-hal yang telah kita ambil tindakan. Calon Barisan Nasional BN Parlimen Tenem, Jamawi Jaafar menyifatkan tindakan salah seorang calon bebas di kawasan berkenaan untuk menyertai Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM adalah bersifat pilihan beliau. Jelasnya sudah pasti perkara tersebut akan dirujuk kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk tindakan sesuai. Jelas Jamawi selaras rang undang-undang RUU anti lompat yang telah diluluskan di Parlimen baru-baru ini adalah peraturan terbaru yang boleh dirujuk dalam kes tersebut. Mengulas lanjut, Jamawi menambah keadaan ini tidak mengganggu keadaan kempen pada pilihan raya umum PRU 15 kali ini kerana masing-masing mempunyai misi dan visi untuk menawan kerusi tersebut.
Beliau berkata demikian semasa ditemui pada Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat setempat dan pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS di Pekan Melalap Tenom. Pembeli rumah prima di Residensi Ranggu Prima Tawau kini boleh menarik nafas lega apabila pembinaan stesen pam dan tangki takungan air di Barat Daya dan Jalan Marino Tawau siap sepenuhnya. Ia sekaligus menyelesaikan masalah bekalan air bersih di kawasan perumahan itu. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, projek pembinaan stesen pam dan takungan air itu dikendalikan sepenuhnya Jabatan Air. Saya akan meminta pihak berkuasa tempatan khususnya Majlis Pembandaran Tawau untuk membuat inspection sekali lagi ke atas takungan air yang dibina ini, dan sekiranya semuanya teratur, insya-Allah dalam masa terdekat isu OC ini akan dapat kita selesaikan dan mereka ataupun pembeli-pembeli bolehlah masuk. Ketika ini, pembeli rumah berkenaan tidak dapat mendiami rumah mereka kerana Majlis Perbandaran Tawau belum mengeluarkan sijil layak menduduki OC berikutan tiada jalan masuk ke perumahan itu selain masalah bekalan air. Alhamdulillah, syukur suara kami didengar oleh YB Datuk Nizam. Hari ini dia turun padang dan dia terangkan semuanya lah. Dan kami harap isu ini berakhir secepat mungkin. Dan kami boleh tinggal di sinilah. Kalau ikut laporan daripada pihak Prima yang kami dapat, akhir November ni dalam 30 hari bulan akan selesailah. Sekarang ni alhamdulillah mungkin rintihan kita ini akan didengar, perkara yang sama akan kita selesaikan. Isu yang remeh-temeh ni. Perkembangan dari Sabah untuk petang ini berakhir di sini. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi berita wilayah bersama Azam. Teruskan.